Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat, sidang penonton di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersama dalam Khazanah Islam, Ayo Gaya Sihat bersama pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini adalah episod yang ketujuh, Mukjizat Cuka Apple. Bagaimana semua penonton di rumah, mudah-mudahan semua sihat. Maka marilah sama-sama kita mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Allahumma afini fi qalbi. Amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Alhamdulillah. Maka pada minggu ini, episod yang ketujuh, kita akan bersama-sama Ayo Gaya Sihat bersama pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mukjizah cuka ataupun cuka apple tadi. Mengapa kita perlu mengambil gaya hidup sihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siri teladan yang baik bagi kamu, yakni bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut Allah dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal ni'matan maghdubatan fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Dua kenikmatan yang sering diabaikan oleh manusia. Pertama, nikmat kesihatan. Yang kedua, nikmat masa lapang. Maka itulah kita perlu menjaganya kerana kesihatan kita adalah amanah. Tubuh badan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjaganya. Maka itu Allah menyeru kita dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah, minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Begitu juga seterusnya. Pernah satu ketika seorang doktor Nasrani bertanya kepada Syekh Ali ibn Husain, seorang ulama, tentang adakah agama Islam mengambil berat tentang kesihatan. Maka berkata Dr. Nasrani itu, wahai Ali ibn Husain, dalam ajaran agama kamu tidak pernah menceritakan tentang ilmu kesihatan. Maka Syekh Ali Husain senyum sambil mengatakan, sebenarnya ada. Kalau sekiranya kamu lihat dalam surah Al-A'raf, setengah daripada ayat 31 itu, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Dan ayat ini menjadi inti dari semua ilmu kesihatan yang mengambil berat agar kita mengamalkan gaya hidup sihat dengan makanan yang seimbang. Kemudian Dr. Nasrani itu bertanya lagi, dan Nabi kamu pun tidak pernah meninggalkan tentang pelajaran ilmu kesihatan. Sekali lagi Syekh Ali senyum sambil menjawab, sebenarnya ada ribuan hadis. Dan begitu juga di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim terdapat satu kitab dinamakan Kitabut Tib. Maknanya bab tentang kesihatan dan pengobatan Islam. Dan Nabi SAW juga mengatakan bahawa perut adalah segala macam penyakit. Sebagaimana hadis Imam Ahmad dan dalam musnadnya Tirmizi
dalam maksud hadis, tidak ada ruang yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya, di dalam kitab Ibn Qayyum tahun 2014. Maka seterusnya, hadis yang ketiga dalam Sunan Ibn Majah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana hadis maksudnya, jika seorang kamu mengambil jilatan ataupun sesuapan madu pada 3 pagi pada setiap bulan, nescaya dia tidak akan terkena penyakit yang berat. Hadis Ibnu Majah dalam kitab At-Tib. Maka tiga hadis ini menunjukkan sebenarnya benar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mengajarkan kepada kita tentang kesihatan dan begitu juga pola hidup dan gaya hidup sihat. Di antaranya hadis daripada Nu'man, daripada Waqi' ibn Anil Muthanna, an Sa'id, an Abi Sufyan, Talha ibn Nafi', an Jabir, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal udm al-khal tadi. Diceritakan oleh Muslim dalam Sahih Bukhari, Jabir Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang isterinya, apakah lauk hari ini? Isterinya menjawab, kami hanya memiliki cuka. Baginda senyum sambil menyuruh diambilkan lauk itu tersebut, lalu mulai menyantapnya dan makannya sambil berkata, ni'mal udmu al-khal. Lauk yang terbaik adalah cuka. Dalam kitab Muslim hadis 2052. Maka apakah yang dimaksudkan daripada tujuan maksud lauk terbaik adalah cuka? Kata Jabir, aku tidak pernah berhenti menyukai memakan cuka sejak aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Muslim 5352. Maka di sini kita lihat manfaat cuka ataupun cuka apple sudah dikenal sejak ribuan tahun dahulu, sejak di daerah Eropah, dan begitu juga sejak zaman Hippocrates, seorang pakar perubatan daripada Romawi. Selepas dari itu, kita masih banyak yang belum boleh dipastikan secara ilmiah. Pemakaian ataupun kegunaan cuka apple sudah sangat popular di masyarakat kita dan bahkan seluruh dunia, dan begitu juga negara-negara Eropah dan Asia. Namun Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan berkenaan dengan hadis tadi yang dijelaskan oleh Khattabi dan begitu juga Al-Imam Qadi Al-Iyad rahimahullah. Kata mereka, apakah yang dimaksudkan agar menjadi seimbang pemakanan dan menjauhi makanan yang lazat-lazat? Ataupun pandangan yang benar pada apa yang harus dipastikan, adakah pujian Nabi SAW terhadap cuka itu sebagai lauk ataupun terhadap manfaat juga sendiri? Jadi maksudnya, adakah Nabi berkata itu untuk mengambil hati isterinya ataupun memang benar bahawa cuka itu mempunyai banyak manfaat? Jadi kalau kita membuat kajian dan membuat bacaan-bacaan, dan dikatakan di dalam kitab Islamic Medicine, The Key to a Better Life oleh Syekh Yusuf, dikatakan vinegar is a liquid condiment with a sharp taste, which is produced by turning alcohol into acetic acid through the action of yeast. Yang dimaksudkan bahawa cuka merupakan cecair yang mempunyai rasa yang sangat tajam. Caranya memperolehinya adalah mengubah khamar menjadi asid ataupun acetic acid sehinggalah ia menjadi cuka. Jadi peranan ragi
dengan adanya peranan ragi. Dikatakan through the action of yeast. It can be produced from the juice of grapes, oranges, pomegranates, melons, cane sugar, apples, berries, dates, and etc. Maka cuka itu boleh diperolehi melalui perahan, sama ada daripada perahan anggur, buah limau, begitu juga buah pomegranate, ini buah delima, semangka, gula tebu, apples, berries dan begitu juga korma. Maka ini telah dijadikan sebagai satu kajian saintifik tentang manfaat cuka apple ataupun cuka. Maka dari itu kita harus membezakan kenapa kadang-kala yang ada orang apabila dia konsum cuka apple ataupun cuka membawa kepada kemudaratan. Yang pertama kita harus lihat apakah ia cuka asli, organik, yang diambil, yang dibuat secara pemeraman yang asli. Bukan maknanya cuka yang dibuat dengan campuran chemical, maka itu akan membahayakan. Yang kedua, cara kita konsum, cara kita nak menggunakan pun harus mengikut atur makan yang sesuai. Kalau kita tidak menggunakan atur makan yang sesuai, menurut aturan makan yang sesuai, ia boleh memudaratkan. Dan begitu juga yang ketiga, kita lihat bahawa kalau sekiranya kita makan cuka apple dalam satu minggu lebih daripada 3 kali, ia boleh memudaratkan gigi dan begitu juga tulang kita. Maka dari itu kita lihat bahawa sebenarnya apabila Nabi katakan ni'mal udmu al-khal, pada ketika beliau dalam keadaan lapar, tidak ada makanan, tentunya kita lihat bahawa di dalam cuka itu ada lemak, ada kalsium, dan ada mineral-mineral protein yang diperlukan oleh tubuh badan seseorang. Berarti ada 5 mineral yang terdapat dalam cuka asli itu yang diperlukan oleh seseorang manusia setiap hari tadi. Walaupun ia tidak perlu memakan makanan yang banyak. Maka dari itu, kita lihat cuka apple dibuat dengan cara memeras apple segar untuk diambil airnya. Kemudian air apple itu yang tersebut kemudiannya diperam ataupun difermentasi, fermentation, menjadi alkohol setelah 2 hari. Maka setelah masuk hari yang ketiga, apabila alkohol itu dicampur dengan ragi atau bakteria, maka dia bertukar sifatnya menjadi khal ataupun cuka. Maka bakteria yang dilibatkan untuk mengubah alkohol menjadi cuka adalah bakteria penghasilan daripada asam asetik ataupun acetic acid dalam bahasa Inggeris. Sehinggalah ketika diperam selama 3 hari lebih kurang, maka ia sudah siap digunakan. Air apple akan berwarna coklatan dengan bau yang tajam dan masam tadi. Dan pastikan, sekali lagi saya mengatakan, kalau kita nak membeli cuka apple ataupun cuka, carilah yang pertama adalah organik, dan yang kedua dia menggunakan pemeraman yang betul. Dikatakan di situ ada with the mother. Maknanya dia memeram dengan menggunakan apple yang asli dan organik, dan begitu juga bukan menggunakan chemical yang boleh merosakkan perut kita dan begitu juga kesihatan kita. Seterusnya, keadaan ini dikenal kalau sekiranya kita tidak menggunakan cara yang betul, dia boleh memudaratkan. Di antaranya yang ada orang dia kena GERD, yakni gastrointestinal
reflux disease, akibat daripada punca dalam perutnya ada banyak gas, ataupun makanan yang terperam yang tidak melalui proses pencernaan yang baik, maka ia bagi penderita diabetes jenis 1 boleh mengakibatkan sekiranya ia salah menggunakan cuka. Jadi pada penderita gastrofaris ataupun GERD, saraf-saraf perut yang tidak dapat bekerja secara optimal sehingga makanan tetap berada dalam perut dalam jangka masa yang lama sehingga ia dapat mengeluarkan satu jenis gas yang dikatakan gas gastrofaris yang tidak dikosongkan dengan kecepatan seperti biasa. Mana najis yang terdapat di dalam perut terlalu lama, ataupun mungkin seseorang itu dia memudayakan makan terlalu lewat di waktu malam, kemudian dia terus tidur, ataupun dia banyak makan makanan yang bergoreng dan berminyak. Dan yang ketiga adalah mengambil kafein, sama ada daripada kopi ataupun teh yang berlebih-lebihan. Itulah puncanya GERD tadi. Maka yang pertama, apakah manfaat cuka apple ataupun cuka asli tadi? Ia dikatakan boleh membantu menurunkan berat badan. Jadi cuka apple dianggap memiliki kesan positif bagi tubuh badan kita. Beberapa di antara manfaat cuka apple tersebut ialah ia dapat menurunkan berat badan kalau sekiranya kita mengambil dengan aturan makan yang betul. Banyak pihak yang mendakwa bahawa cuka apple bermanfaat untuk menurunkan badan. Jadi ada yang dikatakan fakta dan ada yang dikatakan mitos. Yang mendukung pendapat ini menganggap cuka apple boleh meredam nafsu makan dan membakar lemak. Maknanya kalau kita makan, kita nak makan, kita ambil sayur-sayuran dan kita tuangkan cuka, kemudian dicampurkan dengan minyak zaitun, ia boleh menjadi pelancar. Menjadi pelancar seperti orang makan acar untuk menaikkan nafsu makan. Dan apabila kita sudah makan makanan yang banyak berminyak dan sebagainya, sebelum tidur, kita letakkan satu sudu teh bersama dengan air suam, dan kita komo-komo dan kita sip minum sedikit demi sedikit, dan ia dapat membantu membuang lemak. Dan begitu juga makanan yang kita makan yang berminyak ataupun mengandungi protein yang begitu tinggi. Namun ia tidak boleh dilakukan setiap hari. Satu minggu hanya 3 kali atau 1 minggu 3 hari. Mungkin kita ambil hari Senin, Rabu dan Jumaat, ataupun pada malam hari Selasa, hari Khamis, dan begitu juga hari Sabtu. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dikatakan bahawa kalau sekiranya kita tak memerlukan makanan yang banyak, dengan kita menjama beberapa suapan cuka apple ataupun cuka asli, sebuah kajian saintifik meminta para peserta untuk memakan makanan yang tinggi karbohidrat dengan cuka apple. Jadi hasilnya para peserta merasa lebih cepat kenyang dan hanya memakan kalori lebih sedikit di penghujung hari. Jadi bagi orang yang nak mendiet, menjaga makan, nak kurangkan berat badan ataupun kurangkan selera makan, maka ia boleh mengamalkan makan cuka apple bersama dengan roti kering ataupun mencecahnya dengan roti beberapa keping, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Walaupun demikian, kerana waktu pengujian dan membuat kajian ini mungkin tidak begitu panjang, maka manfaat cuka apple untuk dijadikan sebagai pegangan masih perlu sampel ataupun diambil uji kaji dua golongan
pengguna untuk di uji di dalam makmal. Katakan kita letakkan dua golongan. Golongan A 20 orang yang consume, yang mengamalkan cuka apple yang organik dengan makanan yang sedikit, dan kumpulan B tadi 20 orang memakan makanan seperti biasa dengan tidak mengambil cuka apple dalam pemakanan mereka. Maka setelah kajian ini dilakukan, terbukti mereka yang membudayakan makan cuka apple dalam 1 minggu, 3 ataupun 4 hari, terbukti setelah 1 bulan bahawa kolesterol di dalam tubuh badannya, dan begitu juga ia dapat menurunkan sedikit lemak dan berat badannya. Yang ketiga, cuka apple ataupun apple cider membantu menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes. Jadi kajian telah dilakukan. Cuka apple mungkin bermanfaat sebagai pengontrol mengawal kadar gula dalam darah dan kadar insulin pada penderita diabetes. Jadi suatu penelitian menilai bahawa cuka apple dapat membantu menekan kadar gula darah ataupun dipanggil blood sugar level, iaitu salah satu petanda kadar gula darah dalam jangka panjang dalam tubuh seseorang itu, namun efeknya ataupun kesannya secara saintifik tidaklah terlalu signifikan. Maknanya ia seolah-olah merupakan mitos, bukan fakta. Setelah dibuat uji kaji terhadap penderita diabetes, namun kesannya tidak dapat dibuktikan secara signifikan. Hanya sampel ataupun jumlah yang sedikit. Seterusnya, meskipun manfaat dinilai dari sudut fakta, lebih baik cuka apple janganlah dijadikan pilihan untuk pengubatan diabetes. Jadi bagi orang penderita diabetes tidak digalakkan untuk kontrol darahnya dengan mengkonsumsi cuka apple. Siapa pun yang hendak mengontrol ataupun mengawal kadar gula darah dianjurkan untuk fokus terhadap pola hidup makan ataupun diet makanan sihat, makanan yang seimbang, bukan hanya mengandaikan cuka apple sahaja. Seterusnya yang keempat, manfaat cuka apple setelah kajian saintifik terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol jahat ataupun dikatakan LDL, low density lipoprotein. Kolesterol tinggi boleh meningkatkan risiko seseorang itu terkena beberapa penyakit. Sama ada penyakit hipertensi ataupun penyakit jantung ataupun serangan jantung kerana saluran jantungnya tersumbat dan sebagainya. Maka cuka apple dipercayai dapat menurunkan kadar kolesterol jahat ataupun LDL jika digunakan dengan cara konsisten dan betul mengikut atur cara yang benar. Kenyataan manfaat cuka apple tersebut masih sebatas pengujian, digunakan uji kaji pada haiwan, pada beberapa ekor haiwan seperti tikus ataupun arnab yang belum ada penelitian cukup dapat membuktikan fakta tersebut. Cuka apple amat berguna mengubati radang perut bagi orang yang ada radang perut, tumbuhan dalam perut, dan mencegah penyakit jaundice ataupun kuning bagi orang yang dewasa, dan mencegah bahaya ubat-ubat kimia ataupun dipanggil antioksidan, maknanya pembuangan kimia-kimia ataupun racun di dalam tubuh badannya bagi mereka yang begitu lama mengambil konsum ubat-ubat chemical dan sebagainya. Yang kelima, dikatakan bahawa cuka apple dapat membunuh kuman ataupun bakteria pada makanan untuk menjaganya supaya sentiasa bebas daripada terkena pencemaran bakteria ataupun kuman. Cuka apple dapat membuat makanan lebih tahan kerana ia dapat mencegah
kuman atau bakteria apabila kita rendam dengannya. Kandungan asam asetik yang banyak terkandung di dalamnya dibandingkan dengan jenis cuka yang lain. Manufacturer dia panggil apa? Cider. Jadi kita harus menjauhkan cuka-cuka yang dibuat secara chemical, dengan campuran chemical boleh membahayakan perut, usus dan sebagainya. Jadi saya galakkan agar kita apabila kita pergi ke supermarket, yang saya anjurkan adalah apple cider yang jenamanya Bragg, B-R-A-G-G, kerana di situ dia taruh organic dan akhirnya dikatakan with the mother, maknanya dia mengambil daripada apple yang segar dan asli tadi. Begitu juga dikatakan cuka apple dapat membantu matikan kuman berbahaya ataupun mencegah berkembang biaknya kuman di dalam tubuh badan kita. Cuka apple paling sesuai dimakan bersama dengan makanan sayuran-sayuran mentah ataupun dibuat salad, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang hidup di daerah Mesopotamia, di negara-negara seperti di sebalik dua sungai Dajlah dan Furat, dan begitu juga di negara-negara Eropah. Mereka sudah membudayakan makanan salad mereka dicampur dengan minyak zaitun dan begitu juga cuka apple yang asli, dan ia dapat membantu mengurangkan kolesterol di dalam tubuh badan, dan ini sudah terbukti tadi. Sebagaimana kita katakan, ada juga cuka apple boleh digunakan untuk kecantikan. Dikatakan sebagai toner daripada apple cider vinegar yang daripada jenama Bragg tadi, bahawa manfaat daripada cuka apple itu untuk kulit, untuk kecantikan kulit, membantu mengobati jerawat bagi mereka yang ada tumbuh-tumbuhan jerawat. Jadi dia mengandungi acetic acid yang boleh mematikan kuman pada jerawat. Begitu juga ia dapat mencegah penuaan ataupun zat anti-aging tadi. Mengurangi bintik-bintik penuaan bagi kulit yang ada blackhead atau sebagainya, ataupun kulit sudah semakin hendak dipanggil berkedut, dan begitu juga membantu kulit-kulit menyegarkan kembali, dan ia dapat mengimbangkan pH kulit seseorang itu, dan begitu juga bantu mengurangkan kekedutan kulit dan mengurangi iritasi ataupun kegatalan pada kita punya tekak. Kadang-kadang kita mengalami lendir-lendir yang terdapat pada kerongkongan kita, dan begitu juga menghilangkan racun pada wajah anda, kerana ia seolah-olah seperti toner. Jadi itulah sebagaimana kita lihat, asalkan kita lakukan dengan cara yang betul tadi. Dikatakan yang pertama, kita sebelum menggunakannya, kita kena mengambil sabun pencuci muka. Kemudian itu kita tuangkan sedikit toner ataupun dikatakan apple cider tadi ke kapas, pada kapas, dan kita sapu pada muka. Dan yang ketiga, usapkan pada wajah dan merata sehingga dapat dibiarkan sebentar, 10-15 minit. Kemudian kita pun membersihkannya. Selain daripada itu, dikatakan bahawa wine vinegar helps against gastric inflammation. Dikatakan bahawa cuka dapat membantu terhadap inflamasi ataupun gastrik pada pada kita punya sistem yang dipanggil bile. Bile ini hempedu, sama ada yang kuning ataupun hempedu hitam, dan mencegah toksik pengobatan drugs yang kita ambil
ya, apabila kita dapat mengamalkannya sedikit ketika kita makan tadi. Begitu juga dikatakan bahawa cuka apple ataupun mukjizat cuka ini, ia dapat mencairkan susu yang beku. Begitu juga darah apabila ia telah berkumpul dan beku. Jadi apabila diamalkan, kita minum dengan air panas segelas, kemudian kita sip, minum sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, maka pembukuan yang terdapat pada darah dalam tubuh badan kita, ia dapat mencairkannya dengan mengikut kajian. Begitu juga bagi orang yang mengalami sakit gastrik tadi. Jadi sebenarnya kalau kita ambil cuka apple yang organik dan dicampur dengan minyak zaitun yang organik juga, yang asli, extra virgin, sebenarnya ia dapat menampal ulcer-ulcer di dalam perut. Begitu juga bagi mereka yang mengalami sembelit, constipation, dan ia dapat menghilangkan haus apabila seseorang itu campur dengan air suam, kemudian ditaruh sedikit madu dan diminum, insya-Allah dia akan dapat memuaskan kita daripada kehausan. Dan dikatakan oleh Ibn Qayyum Al-Jauzi, selain daripada itu, apple cider ataupun mukjizah cuka ini ia dapat mencegah tumbuhan-tumbuhan ataupun fibroid di dalam tubuh badan kita, asalkan kita menggunakannya dengan cara yang betul. Dan dikatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi juga dalam kitab Tibbun Nabawi pada tahun 2003, kitab itu diterjemahkan. Ia juga membantu dalam proses pencernaan bagi orang yang mengalami sembelit tadi. Dan begitu juga bagi orang yang mana di kerongkongannya ada banyak lendir-lendir ataupun dipanggil balgham. Sekiranya dia biasakan minum satu sudu makan dicampur dengan air suam, dan dia pelan-pelan dia sip, minum sedikit, hisap sedikit, lama-lama ia dapat melegakan kalau adanya lendir-lendir di kerongkongan kita. Begitu juga keadaan makanan-makanan yang begitu pekat, ia dapat mencairkannya dengan menggunakan apa dia panggil cuka apple tadi. Jadi begitulah, di antara lain cuka apple juga dia dapat melazatkan makanan dan menahankan, dia dapat seolah-olah menjaga makanan itu walaupun kita dapat simpan semalaman tadi. Seterusnya dikatakan apabila seseorang tu berkumur-kumur mulut dengan campuran air panas, ia dapat melegakan bagi mereka yang mengalami sakit gigi tadi, yang ada berlubang ataupun gusi yang bengkak dan sebagainya. Kalau sekiranya dia ambil air panas dan letakkan satu sudu kecil apple cider, dan pelan-pelan dia sip, minum sedikit demi sedikit sambil berkumur-kumur, dan ia dapat mengurangkan gigi yang sakit dan gusi yang bengkak. Begitu juga mungkin ada orang yang kulit tangannya ataupun tubuh badannya yang terkena minyak panas ataupun air panas, ia dapat mengempiskan kalau sekiranya berlaku pengembungan apabila terkena dengan minyak panas ataupun air panas. Dan dikatakan juga vinegar ataupun khal ataupun cuka asli dapat melakukan perangsang selera bagi orang yang tidak ada selera sebelum makan. Seolah-olah dia seperti acah. Yang orang Melayu, orang India suka, kalau dia nak makan tu, dia akan menjadikan acah limau, acah timun sebagai pelancar. Cuma hati-hati, baik acah timun ataupun
acah buah, pastikan mereka menggunakan cuka yang asli, bukan manufacturer, atau bukan campuran chemical yang sebagaimana kita lihat makin putih cuka itu dia makin bahaya kerana kandungan chemicalnya begitu banyak. Jadi sebenarnya organic apple cider ataupun cuka yang organik itu yang asli warnanya selalunya keruh, dan dikatakan tadi with the mother, maknanya dia menggunakan apple yang segar, dan pemeramannya adalah pemeraman yang natural ataupun secara semula jadi. Dan seterusnya bagi mereka yang tinggal golongan muda, yang tinggal di daerah yang panas, dan dikatakan sangat sesuai untuk melunakkan perut dan usus, dan begitu juga ia dapat mengurangkan daya bahang panas di dalam perut kita. Seterusnya dikatakan bahawa manfaat yang seterusnya, kalau sekiranya cuka itu dilakukan dengan preskripsi mengikut perubatan moden hari ini, dia dikatakan sebagai pelembab atau moisturizer ataupun stimulan, perangsang, dan begitu juga diuretik, dapat membantu untuk melancarkan pelancaran air kencing, dan begitu juga ia membantu pada perut yang mengalami masalah pencernaan, kerana dia dapat memecahkan fiber-fiber kesan daripada makanan daging atau protein yang begitu banyak sehingga ia membeku di dalam perut kita. Jadi untuk dicernakan secepat mungkin, dia boleh mengamalkan dengan mengambil 1 gelas air panas, air suam, diletakkan 1 sudu makan cuka apple yang asli, yang organik, dan campurkan 1 sudu madu asli dan dikacau dan diminum perlahan-lahan dan disip, insya-Allah akan hilanglah segala macam lendir-lendir ataupun bekas-bekas makanan daging protein yang begitu banyak yang masih terpendam di dalam perut kita. Dan dikatakan begitu juga cuka apple ini adalah antidot ataupun alkaline terhadap mereka yang terkena keracunan makanan ataupun mereka yang mempunyai cacing di dalam perut. Ia dapat mematikannya kerana ia mengandungi cecair yang sangat tajam. Dan begitu juga mereka yang mengalami alopecia. Alopecia ni keguguran rambut. Jadi kalau sekiranya ia sebagaimana digunakan tadi dengan air suam dan diletakkan sedikit madu dan diletak bubuh di atas rambut dan kepala, dibiarkan 10-15 minit dan diamalkan mungkin dalam 30 hari dan 40 hari, insya-Allah ia dapat membantu bagi mereka yang mengalami keguguran rambut secara tidak menentu tadi. Menurut Imam Ar-Razi mengatakan bahawa cuka ini adalah pelembut dan ia dapat meredahkan tumbuhan-tumbuhan tumor ataupun humor di dalam perut kita apabila hempedu kuning ataupun hitam di dalam perut kita tadi, dan dia dapat menghilangkan rasa haus tadi dan membantu perjalanan pencernaan di dalam perut kita. Dan seterusnya marilah kita amalkan di antara beberapa manfaat cuka asli. Ada 7 di antaranya. Saya ulang sekali lagi, kita ambil segelas air suam dan 70 gram lebih kurang 2 sudu teh cuka apple. Kita letak ke dalam segelas air suam dan kita gagal ataupun kita komo-komo. Separuhnya kita komo-komo dan separuhnya kita sip ataupun minum sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit.
InsyaAllah ia dapat melegakan kerongkongan kita tadi bagi mereka yang ada penyakit. Dan begitu juga bagi mereka yang mengalami masalah pencernaan yang lemah. Begitu juga kita ambil 1 gelas air suam, diletakkan 1 sudu kecil apple cider dan campur 1 sudu besar ini madu asli tadi. Dan kita minum sedikit demi sedikit, insya-Allah dalam masa 1 jam ia dapat melancarkan perjalanan pencernaan kita. Yang ketiga, insomnia. Setengah orang kadang-kala ia sukar untuk tidur malam. Dan saya juga kadang-kala mengalami perkara ini kadang-kadang ketika dulu sibuk membuat kajian dan sebagainya sampai jam 1-2 pagi. Setelah itu sukar untuk tidur. Jadi mengikut pengalaman saya, saya akan ambil 1 gelas air suam dan diletakkan setengah sudu kecil apple cider ataupun 1 sudu kecil pun boleh, dan letakkan 2 sudu besar madu asli, air lebih kurang dalam 100 gram, kemudian kita kacau sampai dia sebati, dan kita minum sekurang-kurangnya 1 jam selepas kita makan malam. Jadi sebelum tidur, 1 jam sebelum tidur kita lakukan, dan insya-Allah ia dapat melegakan dan memberikan kita ketenangan agar dapat membantu untuk mudah tidur tadi. Yang kelima ataupun yang keempat, burn ataupun bakar, yang ada orang terkena bakaran api ataupun terkena minyak panas, dan khawatir nanti dia akan blister ataupun gelembung keluar air. Jadi diambil ini kain, dicelup dengan apple cider tadi, kemudian disapu cepat-cepat sebelum ia gelembung, mempunyai blister ataupun dikatakan air. Dan mengikut sebahagian kajian, kalau diamalkan setiap hari ataupun seminggu 3 kali, pada malam hari setelah kita selesai makan malam, ataupun mungkin makan protein daging terlalu banyak, kita nak buang semua kolesterol di dalam tubuh badan kita dan menurunkan berat badan, bolehlah kita lakukan dengan 2 sudu besar apple cider dalam sebuah gelas, dan kita makan setelah makan malam ataupun makan siang. Untuk apa? Untuk membuang minyak-minyak dan begitu juga kolesterol dalam makanan yang begitu berat tadi. Dan kita juga boleh mencubanya dengan, dan nasihat saya, jangan sampai berlebih-lebihan. Lebih-lebih lagi kita lihat bagi mereka yang mengandung penyakit masalah kulit, osteoporosis. Kalau kita mengambil cuka cider berlebih-lebihan, ia boleh mengalami masalah perut dan akibatnya akan sakit dan keadaan perut tidak menentu tadi. Dan begitu juga saya katakan, sebab itu saya selalu menasihati kepada teman-teman, kalau kita nak mengamalkan cuka apple ataupun minum cuka apple, pastikan yang mana kita hanya mengambilnya 1 minggu 3 kali sahaja ataupun 3 hari. Contohnya saya berikan hari Senin, hari Rabu, hari Jumaat ataupun hari Selasa, Khamis dan Sabtu tadi. Perlu mencari maklumat. Yang ketiga, kita sentiasa perlu mencari maklumat yang betul dan aturan makanan yang betul tentang organic cider vinegar ini, agar kita dapat konsum dan menggunakannya dengan cara yang betul. Perlu mendapat nasihat pakar. Bagi orang yang mungkin mengalami masalah gastrik ataupun penderita diabetes 1, perlulah mendapatkan nasihat pakar ataupun doktor membuat pemeriksaan secara rutin tentang kesihatannya, mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ataupun sebagainya. Kesimpulannya,
antara fakta dan mitos tentang apple cider ataupun mukjizat apple cider ini, meskipun dianggap menjanjikan berbagai macam manfaat, namun penggunaannya ataupun pemakaiannya untuk tujuan tersebut belum direkomendasi secara keseluruhannya. Sebagaimana saya katakan tadi, perlu melakukan penelitian lebih lanjut, harus dilakukan untuk membuktikan kesahihannya antara mitos dan fakta. Cuma nasihat saya, pastikan apabila kita pergi ke supermarket dan sebagainya, yang pertama sekali kita nak tengok adalah membezakan antara cuka yang bercampur chemical dan cuka yang asli. Pemerapannya adalah asli, yakni organic apple cider dan dikatakan with the mother. Maka makanan ataupun zat-zat tertentu sering kali dianggap berkhasiat bagi terhadap kesihatan kita. Jadi keberadaan yang sudah lazim di tengah masyarakat kita turut menguatkan anggapan bahawa yang ada. Tidak salah untuk kita mencari informasi. Maklumat-maklumat yang betul. Untuk apa? Untuk mencari sedikit kajian mengikut Dr. Kevin Adrian, dikatakan bahawa hendaklah kita membuat kajian dan buat banyak bacaan tentang apa? Tentang sama ada informasi-informasi secara klinikal ataupun secara perubatan, sama ada kesahan apple cider ini membandingkan antara apple cider yang asli dan tidak asli, dan atau cara makanan yang betul ataupun pola hidup yang betul. Begitu juga Dr. Jarvis mengatakan para doktor telah setuju dengan meminum sedikit kandungan cuka, dia sangat bermanfaat, tetapi kalau banyak ia boleh memudaratkan kerana dia mengandungi liquid, kondimen yang sangat tajam. Dan dikatakan with the exception the cider vinegar which is used medicinally to treat headaches and dizziness and to protect against disease. Dan begitu juga kadang-kala ia dapat membantu bagi mereka yang mungkin mengalami sakit kepala ataupun kepala bengal dan sebagainya. Ia juga boleh mencubanya dengan minum satu sudu apple cider campuran dengan air suam, diletak sedikit madu, satu sudu kecil, dan diminum sedikit demi sedikit dengan membaca surah Al-Fatihah. InsyaAllah ia dapat membantu dengan izin Allah. Maka akhir sekali, bagaimana kita mengamalkan, walaupun kita telah mengamalkan gaya hidup sihat mengikut aturan Nabi SAW, tetapi kita harus bertanya kepada diri kita setiap hari apabila kita bangun dari tidur, apakah kita merasa segar dan bertenaga ataupun kita merasa lesu, lemah dan sebagainya. Ia mesti ada sesuatu yang tidak kena terhadap pola hidup kita, ataupun berdaya pada dasarnya adalah menjaga pemakanan kita, gaya hidup kita ataupun pola hidup kita tadi. Maka dari itu, kalau kita sekiranya kita merasakan setiap pagi kita bangun dari tidur, kita merasa lemah dan tak berdaya dan tak bersemangat dan merangsang, adakah kita bersedia untuk mengubah pola hidup kita ataupun sistem diet kita agar kita sentiasa merasa segar dan mengamalkan gaya hidup sihat. Ini sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Rosemary Gregster, Herbs for Long-Lasting Health, How to Make and Use Herbal Remedies for Lifelong Vitality. Jadi mudah-mudahan selamat mencuba melakukan gaya hidup sihat bersama dengan pengobatan Nabi SAW dengan mengamalkan cuka asli
ataupun organik, dan begitu juga seterusnya mengamalkan daya hidup sihat, menghirup udara yang segar, berjalan di bawah sinaran matahari, banyak minum air mineral yang segar, amalkan madu asli setiap pagi dan petang, tidur rehat yang cukup, dan yang kelima berjalan kaki, menghirup udara yang segar, dan secara rawatan ilahiyah mengamalkan tilawah sekurang-kurangnya 1 hari 3 muka surat. Dan obat yang paling mujarab, tidak ada penawar yang paling mujarab melainkan kita mengamalkan puasa-puasa sunnah seminggu 2 kali, sebulan 3 kali ataupun sebagainya. Dan mengamalkan makanan yang seimbang. Begitu juga membudayakan makan habbatus sauda. Dan kalau kita juga ditimpa sesuatu penyakit setelah kita berusaha mengamalkan gaya hidup sihat ataupun gaya hidup Nabi SAW, yang pertama kita kena redha terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kerana kita telah berusaha mengamalkan gaya hidup sihat, namun Allah tetap menguji kita dengan sesuatu penyakit. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga bertemu di lain episod ataupun episod yang ke-8 insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.